Hai semua. Anda bersama dengan Cikgu Muhammad Zawawi. Okey, untuk video kali ini cikgu ingin kongsikan bab 1 tajuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah bagi matematik tingkatan 4 untuk KSSM. Okey, jadi cikgu ucapkan selamat belajar. Okey, dalam video ini anda akan mempelajari bagi standard pembelajaran 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, sebagai pengenalan, cikgu ingin tunjukkan dua gambar rajah ini. Okey, apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey, gambar rajah ini menggambarkan situasi bagi ungkapan kuadratik. Okey, kita lihat bentuk di sini. Seorang pemain bola menendang bola dan terhasil satu bentuk yang dinamakan parabola. Okey, begitu juga pada gambar rajah ini, seorang pemain bola keranjang membaling bola untuk dijaringkan dan terhasil satu bentuk dinamakan parabola. Ini adalah dinamakan bentuk kuadratik. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, anda harus ingat ya. Jika anda melihat kuasa tertinggi adalah kuasa 2, itu adalah ungkapan kuadratik. Okey, bentuk suatu ungkapan kuadratik ialah seperti ini. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Okey, dengan keadaan ABC ialah pemalar. Okey, ABC ialah satu pemalar dan A tidak boleh sama dengan kosong. A tidak boleh sama dengan kosong. Okey. Okey, X ialah pemboleh ubah. Nilai pemalar B dan C boleh sifar. Okey, boleh jadi sifar ya. B dan C ni boleh jadi sifar. A ialah perkali bagi X kuasa 2. B ialah perkali bagi X. Dan C ialah pemalar. Okey, kita lihat contoh ini. Okey, ini adalah sebelah kiri adalah contoh ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita lihat contoh pertama. Okey, X kuasa 2 tambah 3X tolak 1. Okey, kuasa tertinggi kuasa 2. Okey. Okey, jadi inilah ungkapan kuadratik. Okey, yang kedua, negatif 2Y kuasa 2 tambah 3Y. Okey, kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, ini adalah ungkapan kuadratik juga. 1/2 A kuasa 2. Okey, A 1/2 adalah perkali ya. Okey, tolak A tambah 1. 1 adalah pemalar. Okey, ini pun adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, walaupun seperti yang dinyatakan tadi, B dan C boleh jadi kosong. Jadi ini pun ungkapan kuadratik. Ini pun sama, 4M kuasa 2, B kosong. Okey, C ada nilai di sini. Okey, yang penting di hadapan ni tak boleh jadi kosong. Okey, kita lihat pula contoh bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, ini adalah bukan contoh. Okey, lihat yang pertama, ini adalah kuasa 3. Okey, bukan ungkapan kuadratik. Okey, ini di sini kuasa 2, tetapi di sini terdapat nilai X-nya. Kalau ini adalah bentuk kita ubah dalam bentuk indeks, terdapat di sini adalah 2X kuasa negatif 2. Okey.
2x kuasa negatif 2. Jadi kuasa negatif 2 ni tidak boleh diterima sebagai ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, di sini, okey, ini 2M kuasa 2. Okey, tetapi di sini adalah kuasa 1/2. Okey, kuasa 1/2 juga tidak diterima sebagai ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, tetapi di sini 2A kuasa 2, tetapi ini adalah B. Okey, dua pemboleh ubah. Okey, jadi ini tidak boleh diterima sebagai ungkapan kuadratik satu pemboleh ubah. Jadi cikgu harap anda dapat bezakan mana ungkapan kuadratik dalam suatu pemboleh ubah dan bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita lihat contoh berikut. Okey, tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Okey, ini yang pertama. Okey. Okey, nilai A-nya okey di hadapan ini. Okey, A adalah 3, B adalah B adalah 2 dan C adalah 1. Okey, yang ini nilai A-nya adalah negatif 1/2, B adalah 5 dan C adalah 0. Ya, sebab tiada C di sini, C adalah 0. Okey, yang berikutnya, okey, kita harus susun ya, sepatutnya susun semula. Di sini adalah di hadapan, di sini tempat yang kedua dan di sini yang ketiga. Okey, kerana bentuk AMM-nya AX kuasa 2 tambah BX tambah C ya. Jadi A-nya adalah 3. B-nya adalah negatif 6 dan C-nya adalah 5. Okey. Dan kita lihat yang terakhir, apa yang anda perlu buat, anda perlu kembangkan dulu. Okey, anda dapat 2A kuasa 2 tambah 6. Okey, 2A kuasa 2 tambah 6 dan seterusnya. Okey, kita lihat. A adalah 2, B adalah 0 ya. B adalah 0 kerana tiada A di sini. Okey, kerana tiada A kuasa 1 dan C adalah 6. Okey, C adalah 6. Okey, sekarang kita lihat di sini. Okey, jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Okey, kita lihat graf ini. Okey, graf ini bagaimana? Okey, untuk anda faham fungsi banyak kepada satu. Okey, hubungan banyak kepada satu. Okey, cikgu garis satu garis di sini. Okey, di sini adalah satu nilai Y. Okey. Okey, nilai Y ini bila cikgu garis terdapat dua nilai X. Okey. Okey, dua nilai X. Jadi fungsi kuadratik okey adalah banyak kepada satu. Maksudnya dua nilai X, banyak nilai X kepada satu nilai Y. Okey, kepada satu nilai Y. Okey, jadi anda berdasarkan graf ini anda harus faham. Okey, anda harus faham okey apa yang dimaksudkan banyak kepada satu. Bermaksud nilai X ada 2, nilai X ada 2 kepada satu nilai Y. Okey, sekarang cikgu ingin terangkan bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, ini adalah persamaan fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. A tidak boleh sama dengan kosong. Okey, seperti cikgu terangkan tadi. Okey, hanya terdapat dua bentuk graf. Okey, graf berbentuk U seperti ini dan graf berbentuk N seperti ini. Okey, nilai A menentukan bentuk graf. Okey, sekiranya nilai A ni adalah lebih besar daripada kosong, bermaksud nilainya positif, grafnya berbentuk U seperti ini. Dan sekiranya nilai A ni adalah lebih kecil daripada kosong, lebih kecil daripada kosong, nilainya negatif, grafnya berbentuk N seperti ini. Okey, sekarang cikgu ingin menerangkan titik maksimum dan titik minimum. Okey, ini contoh graf bagi titik maksimum. Okey, titik maksimum okey bagi fungsi kuadratik f(x) ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, titik maksimum okey apabila A adalah lebih kecil daripada kosong. Bermaksud sekiranya A ni negatif, grafnya terhasil seperti ini. Okey. Titik minimum diperoleh apabila A lebih besar daripada kosong.
Sekiranya A ni positif, graf yang terhasil adalah seperti ini. Graf berbentuk U. Okey, kita lihat ini. Okey, kita lihat ini titik maksimum. Okey, di sini ada titik maksimum. Okey. Ini dinamakan titik maksimum. Tengok A ini adalah lebih kecil daripada kosong. Okey, A lebih kecil daripada kosong. Okey, titik minimum. Okey, ini graf yang mempunyai titik minimum di sini. A pula lebih besar daripada kosong. Okey, nilai di sini lebih besar daripada kosong. 1. Di sini ada 1. 1 adalah lebih besar dari kosong. Okey, seterusnya. Okey, paksi simetri. Okey, graf fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Okey, paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum graf fungsi seperti dirajah di bawah. Okey, pada titik maksimum, ini adalah garis paksi simetri. Okey, pada titik minimum, ini adalah garis paksi simetri. Okey, paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y dan melalui titik maksimum atau titik minimum. Okey, graf ni selari dengan paksi Y. Okey, paksi simetri ni selari dengan paksi Y. Okey, setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri, ya, satu paksi simetri, dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Mesti melalui titik maksimum atau titik minimum. Okey, sekarang kita lihat contoh ini. Okey, contoh ini, tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okey, kita lihat ini adalah titik minimum. Okey, dan persamaannya adalah X sama dengan 4. Okey, kita lihat di sini. Okey, sini kosong, sini 8. Jadi kita bahagikan 2, kita dapat 4. Okey. Persamaannya X sama dengan 4 dan titik minimumnya adalah, okey, ini 4, X 4 dan di sini negatif 15. Okey, Y-nya adalah negatif 15. Okey, yang ini, ini adalah titik maksimum. Okey, titik maksimum. Okey, dan di sini adalah persamaannya adalah X sama dengan 3. Okey, di tengah-tengah ini X sama dengan 3. Okey, ini 6.5, ini 0.5. Okey. Okey, nanti kalau dalam soalan lebih jelas lah. Sekiranya anda mendapat soalan, graf anda lebih jelas. Okey, anda jangan risau. Okey, dan di sini kita lihat titik maksimumnya adalah 13.5. Nilai X-nya adalah 3. Nilai Y-nya adalah 13.5. Okey, seterusnya kita lihat yang ini. Okey, ini adalah titik maksimum. Okey, persamaannya adalah, di sini negatif 4. Jadi kita bagi 2. Okey, 4 ni kita bagi 2, kita dapat negatif 2. Okey, di tengah-tengah ini. Okey, dan persamaannya X sama dengan negatif 2. Titik maksimumnya adalah di sini negatif 2 dan di sini 4. Okey, X negatif 2, Y 4. Okey, dan yang terakhir. Okey, di sini titik minimum. Okey, titik minimum. Okey, kita lihat di sini 4, X 4. Okey, di sini kosong, 4 bahagi 2, kita dapat 2. So, persamaannya adalah X sama dengan 2. Dan di sini nilainya adalah negatif 2. Okey, Y negatif 2. So, titik minimumnya adalah 2, negatif 2. Okey. Cikgu harap dengan penerangan yang cikgu bagi pada video ini dapat membantu anda memahami pengenalan kepada tajuk ini. Okey, dan dapat menjawab soalan-soalan di dalam buku teks dan mana-mana soalan yang anda dapati dari buku-buku latihan yang lain. Okey, selamat belajar dan selamat mencuba. Okey, sekian, terima kasih.